dengar apa aku cakap? Alfa Bravo, masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Kena like dan share tau. Assalamualaikum dan hola-hola guys. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Gosip dalam kereta dengan hashtag sepantas kilat. Jom pagi ni kita nak cerita mengenai Masya Allah, Jana Nik lontar kata-kata kesat di Masjid Nabawi. Ustazah Asma Harun menggeletar. Ya Allah, dah kenapa pula lah Jana Nik ni? Okey, jom kita tengok. Baru-baru ni mengenai pelakon terkenal Jana Nik apabila dia melontarkan dialog tidak sopan ketika penggambaran sebuah drama bersiri lakonannya di Tanah Suci Mekah. Dan apa yang dikata tu? Dan menurut laporan watak yang dibawakan Jana dalam drama itu adalah antagonis dan untuk menyampaikan pengajaran, tapi ramai netizen yang beranggapan bahawa kata-kata yang dilontarkan pelakon itu tidak sesuai ketika berada di sana. Dan perkara ini juga telah menarik perhatian pendakwa bebas Ustazah Asma Harun yang berkata bahawa pihak produksi tidak sepatutnya membenarkan skrip itu diguna pakai di sana. Anda nak tahu tak apa yang telah dilontarkan, kata-kata kesat apakah yang telah Jana Nik lontarkan semasa di Masjid Nabawi, dan kenapakah dan apakah komen Ustazah Asma Harun mengenai ini dan kenapa dia menggeletar? Jom sama-sama kita zas video ni. Cakap depan muka kau, kalau Ryan benci aku akan pastikan dekat tanah haram ini, aku akan pastikan dekat tanah haram ni juga kau mampus. Ya Allah, saya kata, macam mana boleh terfikir nak buat skrip macam ni menggunakan makam Nabi? Bayangkan, saya ulang lagi sekali tu apa sekali ayatnya. Hei perempuan, kau dengar apa aku cakap depan makam Rasulullah ni. Aku cakap depan muka kau, kalau raya benci aku akan pastikan dekat tanah haram ni juga engkau mampus. Tuan-puan sekalian, seolahnya walaupun dia tak sebut aku bersumpah depan makam, dia tak sebut perkataan sumpah, tapi dia sebut, hei puan, kau dengar apa aku cakap depan makam Rasulullah, dengan tangannya menujukan kepada Masjid Nabawi, yang mana babak itu dilakukan dalam bilik hotel, yang mana memang tingkap itu jelas menunjukkan Masjid Nabawi. Dan saya tahu sangat itu memang real. Sebab apa tuan-puan sekalian? Kita selalu pergi Masjid Nabawi, pun pernah duduk di hotel yang mana kita boleh nampak Masjid Nabawi. Ini suasana malam depan makam Rasulullah. Sebut dan tunjuk depan makam saya, depan muka kau. Kalau begini-begini, dekat tanah haram ni juga kau akan mampus. Perkataan mampus. Kata-kata ini dikeluarkan oleh seorang menantu kepada mertua. Tak silap saya, anak kepada mak ataupun menantu pada mertua. Saya tak tengok, saya cuma nampak babak tu. Atas dasar apa pun, daripada based on true story ke, ataupun based on true dialogue ke, atas sebab apa saya tak pasti. Kalaupun dia kata dialog ni sebenarnya dialog yang dia ambil daripada kisah benar, memang ini pengalaman daripada seorang wanita yang pernah disebut perkataan yang sama, apa pun tidak layak dan tidak wajar perkataan seperti ini dijadikan dialog. Saya masa tengok, tangan saya getah. Saya dengar lagi, biar betul dia sebut depan makam Rasulullah dengan bersumpah nak suruh yang tu mampus dengan di tanah sucinya. Sedangkan kita diajar apa? Jaga lidah di tanah suci, jaga akhlak, jaga perkataan di tanah suci. Dan di mana etika dan menghormati di tanah suci bila buat lakonan di tanah suci? Tak rasa bersalah ke bila nak rakam babak tu, supaya maksudnya rasa macam tak boleh sebut macam ni, tak boleh sebut makam Rasulullah, tempat yang paling suci, tempat yang paling indah, tempat yang seluruh manusia, seluruh umat Islam mendambakan untuk pergi, tempat yang paling wangi, tempat nak beri salam pada Nabi. Kenapa nak masukkan dialog seperti ini depan makam Rasulullah? Allahu Akbar. Tuan-puan sekalian, pengalaman saya sendiri bila berada di makam Rasulullah, nak berjanji
dengan baik pun kita rasa macam tak layak. Contohlah, saya nak berjanji dengan suami dekat Masjid Nabawi. Kita kan selalu jalan depan Masjid Nabawi, keliling Masjid Nabawi. Lepas tu kita akan berhenti depan Kubah Hijau. Nak berjanji kepada suami contohnya, abang-abang, depan Dan hal itu juga ya membuatkan Jananik terus dikejam dan ramai yang tidak berpuas hati kerana pelakon itu seolah-olah tidak tahu tentang adab ketika berada di tanah suci. Kata Jananik dialog dia tu katanya, depan makam Rasulullah ni aku cakap depan muka kau, kalau Ryan benci aku akan pastikan dekat tanah haram ni kau mampus. Masya Allah, dialog ni pun tak tahulah nak cakap macam mana. Dan antara komen-komen netizen yang mengecam Jananik katanya, tolong jaga agama dan kemuliaan Nabi kita. Dan ada juga yang kata muka je cantik, tapi agama muka je cantik, agama tak ada. Sebusuk-busuk kita orang biasa ni, kita orang tahu lagi mana elok mana tak. Tanah suci jangan buat main-main. Elok sikit ayat siapa pengarah ni, teruk betul. Tolong ambil cakna ya teguran Ustazah Asma, biarpun pelakon anda ada hak untuk suarakan kalau benda tu tak betul katanya. Dan bukan itu saja, ramai juga yang berharap scene itu dibuang dari drama berkenaan. Itulah antara komen-komen netizen. Tapi bagi Cik Koci memang tak patut pun ada skrip yang macam tu yang dilakon dan dilontarkan di tanah suci. Apapun, kita doa yang baik-baik. Dan kepada anda semua, seperti biasa, jangan lupa jangan kedekut untuk like, share dan subscribe Cik Koci channel Gosip Dalam Kereta dengan hashtag Sepantas Kilat. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan, sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag Sepantas Kilat. Dah habis tengok semua? Cik Koci nak pesan sikit, boleh tak? Cerita yang kita dengar bersama ni tak tahu kesahihannya. Perlu berhati-hati sebab Cik Koci pun petik dari media-media hiburan tempatan. Lebih baik Cik Koci tutup komen demi kita tak bawa fitnah dan berlebihan dalam cerita dunia hiburan ini.